Semua tahu rukun iman ada 6 perkara. Dan perkara kelima yang akan disentuh hari ini adalah beriman kepada hari kiamat. Jangan lupa subscribe dan teruskan bersama kami di channel ini. Sejak Rasulullah SAW wafat, banyak kali orang bertanggapan yang dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Antaranya adalah kemunculan Dajjal. Lebih 1200 tahun yang lampau, masa itu berlaku perang fitnah kedua di mana kota Mekah telah diserang bertubi-tubi sehinggakan Kaabah itu jatuh roboh, dan berlaku pula pembunuhan besar-besaran bukan dengan orang lain, sesama umat Islam. Ibadah haji terpaksa ditangguhkan sehingga 8 tahun. Ketika itu sebenarnya umat Islam cukup merasakan sudah berada di akhir zaman. Dajjal sudah mula mahu muncul, malah ada pemimpin yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Namun hakikatnya, lepas sahaja fitnah kedua ini, Islam sebenarnya telah mengalami satu zaman kegemilangan. Lebih 500 tahun sebagai pemerintah yang paling berkuasa di dunia. Cukuplah sekadar menyebut zaman kegemilangan yang semua orang tahu. Kalau mahu dihuraikan, konten ini menjadi lebih panjang. Kita nak terus pergi kepada kiamat kedua yang telah berlaku. Kemudian lebih kurang 700 tahun yang lampau, tentera Mongol menyerang dan menghancurkan tentera kerajaan Abbasiyah dengan begitu dahsyat sekali, sehinggakan seluruh kitab-kitab ilmu dan rekod sejarah tamadun Islam turut dilenyapkan. Masa itu ramai umat Islam sekali lagi menyatakan kita sudah berada di akhir zaman, yang tentera Mongol itu adalah pengikut Ya'juj dan Ma'juj, kata mereka. Sebab tanggapan itu diberi sangat berasas. Tentera Mongol sudah betul-betul menghancurkan tamadun Islam. Beberapa hadis sendiri pun ada menyebut pengikut Dajjal berwajah seolah-olah kemik kerana mata orang Mongol itu kelihatan sepek. Ada juga yang menyebut tentera Mongol adalah pengikut Ya'juj Ma'juj sebab datangnya dari gunung atau dari tembok besar yang merupakan sebuah negara yang tidak punya laut, seperti cukup dekat dengan ciri-ciri tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Masing-masing menyatakan tembok Ya'juj Ma'juj sudah dibocorkan. Tentera-tentera Mongol ini adalah tentera dari Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi tanggapan terbukti tidak tepat apabila selepas pertempuran di Ain Jalut, penjajahan Mongol terhenti, dan lebih menarik, beberapa pemimpin Mongol sendiri telah memeluk agama Islam, dan kemudiannya Kesultanan Mamluk dan Seljuk mula membentuk permulaan era kerajaan Utsmaniyah, dan kemudiannya kerajaan ini telah menakluk hampir 2/3 negara di dunia ini. Mungkin konten akan datang saya akan bawakan topik ini. Jangan lupa subscribe dan teruskan bersama kami di channel ini. Kita tengok kiamat ketiga. Perang Dunia Pertama tercetus dan kerajaan Utsmaniyah gagal. Britain telah menjajah Palestin. Kemudian memberi pengiktirafan kepada pembentukan negara Israel. Israel telah mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1947. Apa yang berlaku selepas itu? Israel telah diserang oleh 5 negara Arab
yang berjiran dengan Palestin pada tahun berikutnya. Panglima perang Zionis pada masa itu ialah Moshe Dayan, merupakan seorang pakar perang yang berjaya menundukkan serangan daripada negara-negara Arab itu. Moshe Dayan sekali lagi menundukkan tentera Arab semasa perang 6 hari yang berlaku pada tahun 1967. Dalam kata mudah, ramai penyokong-penyokong Zionis mengatakan negeri Israel itu tidak akan wujud tanpa jasa Moshe Dayan. Masa itu sekali lagi ramai umat Islam menyatakan kita berada di akhir zaman. Kiamat sudah dekat dan Moshe Dayan adalah Al-Masih Al-Dajjal sebab rupanya yang bermata satu berambut kerinting memusuhi umat Islam sepenuhnya. Tapi sekali lagi tanggapan ini terbukti salah apabila Moshe Dayan tidak berjaya menundukkan Mesir dan Syria di perang Yom Kippur pada tahun 1973. Moshe Dayan akhirnya meletak jawatan sebagai Menteri Pertahanan Israel selepas kekalahan dan meninggal dalam persaraan pada tahun 1981. Masih baru cerita kiamat ketiga ini. Dan kita tengok apa yang berlaku tentang kiamat keempat. Kini kita dengar lagi, sekarang kita berada di akhir zaman. Dajjal akan muncul. COVID-19 bermaharajalela. Habis satu varian baru, timbul pula varian terkini. Al-Masih Al-Dajjal sudah mahu muncul. Kita terperangkap dengan perancangan pihak-pihak tertentu. Sebab itu kita berdepan dengan permasalahan COVID-19 ini. Inilah antara alasan utama orang yang tidak mahu mengambil vaksin. Bayangkan kalau kita berterusan bergeluman dengan wabak COVID-19 ini dan di kalangan kita ni semua tidak mahu mengambil vaksin. Dan pada waktu yang sama, Dajjal masih juga tidak muncul-muncul. Manakala hidup kita mesti diteruskan. Varian baru satu persatu muncul dengan membawa sifat-sifat yang lebih ganas. Jadi, bersediakah kita semua dengan pengambilan vaksin ini? Atau dengan lebih tepat, kita kena ambil iktibar Piala Euro yang baru selesai. Negara pengambil vaksin sudah boleh menonton bola dengan kehadiran yang penuh di stadium. Manakala negara kita yang memulakan kembali perlawanan bola sepak Ogos 2021 ini dengan stadium yang masih kosong. Jadi, datang ke tidak Dajjal itu perkara yang tidak penting. Untuk waktu terdekat ini, jom kita semua sama-sama dapatkan vaksin. Sekian untuk topik kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan button subscribe. Terima kasih.